Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita mulakan majlis ilmu malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat ilahi. Saya Nur Zuhaida Osman, pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM, moderator anda pada majlis pengisian ilmu ini dibawa secara live dari Pusat Islam USIM pada malam ini. Alhamdulillah, dengan wacana buku kita pada malam ini ialah Pedoman Para Wanita karya Badi'ul Zaman Said Nursi. Okey, panel jemputan istimewa kita pada malam ini ialah Dr. Nur Azma Muhammad Kasim, pensyarah Universiti Sultan Azlan Shah, USAS. Pertamanya, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana Allah memilih kita untuk hadir dan diberi taufik dan hidayahnya untuk kita menghadiri majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga dalam rangka kita mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Moga kita ni mendapat redanya juga cinta Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan kepada Pusat Islam USIM atas jemputan dan menganjurkan majlis ilmu ini. Program ini dianjurkan oleh Kelab Wardah USIM, Siswi Adik-beradik Pusat Islam, Sekretariat Pusat Islam, Rakan Siswa Yadim dan Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia, juga Biro Pemerkasaan Wanita dan Keluarga Masjid Datuk Kelana Petra Putra Nilai Balkis. Para hadirin dan hadirat sekalian, seperti mana yang kita tahu, kebanyakan daripada hadirin dan hadirat adalah kebanyakan daripada staf wanita USIM, siswi USIM dan komuniti nilai. Majlis ini insyaAllah akan berjalan pada pukul 9.30 malam dan insyaAllah akan berakhir pada 10.30 malam. Slot ini akan dijayakan dengan 1 jam wacana oleh penceramah kita dan kemudiannya 15 minit soal jawab melalui chat FB page Pusat Islam USIM. Okey, hadirin dan hadirat, adakah anda suka membaca? Membaca ni adalah selain pada satu hobi, dia sebenarnya adalah salah satu wadah untuk kita menambah ilmu dan adalah penting untuk kita membaca buku yang baik dan berkualiti. Ini untuk kita menghasilkan cara hidup yang baik dan berkualiti. Buku ni secara dasarnya merupakan sumber ilmu dan pedoman. Wacana kita malam ini adalah berkaitan dengan Pedoman Para Wanita karya Badi'ul Zaman Said Nursi. Kupasan dan intipati buku kali ini adalah untuk kita belajar menjadi wanita yang terbaik dan sentiasa lebih baik. Sebelum itu, izinkan saya untuk membaca sedikit latar belakang panel jemputan. Okey, panel jemputan kita ialah Dr. Nur Azma Muhammad Kasim, berasal daripada Jitra Kedah. Beliau merupakan pensyarah hadis di Universiti Sultan Azlan Shah, USAS di Kuala Kangsar Perak, Darul Rizwan. Beliau mendapat sarjana muda Usuluddin dalam Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, sarjana ilmu wahyu Quran Sunnah di UIA dan ijazah kedoktoran dalam hadis di Jamiah Al-Quran Al-Karim Omdurman, Sudan. Beliau mempunyai 5 anak, 2 lelaki dan 3 perempuan. Dan beliau merupakan penulis bersama buku Ilmu Kehidupan Ringkas tapi Signifikan bersama tim Profesor Muhammad Kamil Ibrahim terbitan Galeri Ilmu. Okey, Alhamdulillah kita berbesar hati kerana panel jemputan kita sudi untuk hadir dalam majlis ilmu pada
malam ini. Untuk hadirin dan hadirat sekalian, dari kalangan staf USIM serta mahasiswa atau mahasiswi USIM, hadirat dan hadirin boleh mengisi kehadiran dalam borang yang akan dikongsikan di ruang FB chat Pusat Islam untuk merit itu Labiah dan My Trams. Untuk siri Jumaah with Ladies kali ini, kita akan dibantu oleh Jurubahasa Isyarat JBI sebagai usaha untuk memastikan rakan-rakan OKU pendengaran yang mengikuti program ini turut sama mendapat manfaat. Jurubahasa Isyarat yang bertugas pada malam ini adalah Saudari Syaza Atirah binti Syazali dan Saudari Min Tasnim Rabi daripada Sahabat Fakih USIM, SAF USIM. Kita tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini menjemput Dr. Nur Azmah untuk membentangkan pengisian beliau. Dipersilakan Dr. Nur Azmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Moderator, Dr. Zuhaidah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Zuhaidah, moderator pada malam ini, dan kemudian terima kasih kepada tim yang menguruskan kita punya Zoom pada malam ini dan juga FB, kepada adik-adik jurubahasa isyarat. Masya Allah, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur Pusat Islam USIM, siswi adik-beradik Pusat Islam, Kelab Wardah, Biro Pemerkasaan Wanita dan Keluarga Balkis, Masjid Datuk Kelana Petra Putra Nilai. Masya Allah, bila dijemput oleh USIM ni, dia ada satu sentimental value ataupun attachment sebab saya lama di USIM 10 tahun. Jadi kasih tu kekal lah dalam diri. Jadi nak tolak tu rasa tak sampai hati. Rasa macam aku mesti menunaikan jemputan sahabat-sahabat daripada USIM ni. Sebab daripada USIM itulah saya lalui, and then 10 tahun tu. Lepas tu pindah ke Perak. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Okay. Terima kasih juga kerana menjemput untuk kita buat sedikit sharing lah tentang buku yang dikarang oleh Imam Badi'ul Zaman Sa'id Nursi, yang kita tarik salah satu daripada kitab beliau, iaitu Pedoman Para Wanita. Saya minta izin untuk share screen, Doktor. Bismillah. Boleh nampak kan, Doktor? Nampak Okay. Baik, insyaAllah kita akan, saya tunjuk buku ni, mungkin nampak kan? Buku ni buku terjemahan ke bahasa Melayu, Pedoman Para Wanita, yang dikarang oleh Imam Badi'ul Zaman Sa'id Nursi. InsyaAllah kita akan secara agak pantaslah nak habiskan buku ni dalam slot bedah buku. InsyaAllah kita ambil perkara-perkara penting daripada buku ini. Dan mudah-mudahan buku ini boleh menjadi panduan kita, wanita-wanita akhir zaman, macam mana kita nak menghadapi hari-hari kita kan. InsyaAllah kita mula-mula kita akan berkenalan sedikit tentang penulis buku, Imam Badi'ul Zaman Sa'id Nursi. Kemudian kita kenali sikit tentang keseluruhan buku yang Imam Badi'ul Zaman Sa'id Nursi tulis, iaitu Rasailin Nur. Kemudian kita tarik satu risalah, iaitu risalah Pedoman Para Wanita. Sebab Rasailin Nur tu dia plural kan, dia ada banyak risalah.
dan kita akan bincang satu saja, pedoman para wanita. Dan di akhir itu kita akan petik-petik daripada kita akan select beberapa nasihat atau panduan untuk wanita-wanita akhir zaman inilah. InsyaAllah mudah-mudahan selepas sharing moment kita ni, selepas bedah buku ni, kita akan ingat walaupun satu baris untuk kita semat kat dalam hati, untuk kita pegang kuat-kuat untuk jadi wanita yang hebat di akhir zaman ni. InsyaAllah. Okey. Okay, ini adalah Imam Badi'un Zaman Sa'id Nursi. Beliau adalah dikatakan sebagai mujaddid yang terkini lah. Beliau lahir pada 1877 pada zaman Khalifah beliau ni, Imam Badi'un Zaman Sa'id Nursi ni sempat di akhir pemerintahan Khilafah Uthmaniyah yang hujung-hujung. Beliau sempatlah di zaman Khalifah ketiga yang terakhir tu, Khalifah Abdul Hamid yang kedua pun beliau sempatlah sebelum dijatuhkan naik Khalifah yang lain tu, beliau dapat melihat detik-detik kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Beliau berjuang tu, medan beliau tu pada mulanya tu di Istanbul. Okay. Imam Badi'un Zaman Sa'id Nursi ini dilahirkan di kawasan Anatolia, kawasan yang terpencil di kampung Nurs. Okay. Sebab itulah nama beliau ialah Sa'id Nursi. Nurs ini adalah nama kampung beliau lah. Okay. Yang buku merah di atas tu, itu adalah koleksi keseluruhan Rasailin Nur yang dikarang oleh Imam Badi'un Zaman Sa'id Nursi. Okay. Okay. Sebelum masuk ke kronologi tarikh dan tempat penulisan Rasailin Nur ini, saya nak nyatakan bahawa Imam Badi'un Zaman Sa'id Nursi mempunyai dua fasa kehidupan. Fasa kehidupan yang pertama ialah fasa Sa'id Qadim, iaitu Sa'id lama. Sejak beliau lahir 1877 sampai lebih kurang hampir-hampir kejatuhan Turki Osmaniyah, iaitu 1922-1923 macam tu, itu merupakan fasa Sa'id Qadim, fasa Sa'id yang lama. Okay. Pada zaman Sa'id Qadim ini, fasa Sa'id yang awal itu, beliau sangat aktif masuk menceburkan diri dalam pelbagai perkara dalam masyarakat. Beliau pernah menyertai Perang Dunia Pertama. Beliau pernah menyampaikan khutbah yang agung, yang sangat besar di Syria, di Damsyik pada tahun 1911. Kemudian setelah pergi ke Syria tu, beliau menyertai Perang Dunia Pertama sehingga pernah ditawan, dibawa ke Rusia. Kemudian apabila berlaku kacau bilau di Rusia, beliau lari balik ke Istanbul, jalan kaki sampai ke Istanbul. Itu detik-detik saat Sa'id Nursi nak berpindah daripada Sa'id Qadim kepada Sa'id Jadid, nak pindah daripada Sa'id yang lama kepada Sa'id baru. Okay, ketika zaman Sa'id lama tu, memang Imam Badi'un Zaman Sa'id Nursi ini, beliau adalah orang yang sangat kuat ingatan, baca terus ingat, puluhan kitab yang beliau hafal terus, baca dan hafal terus. Bukan sahaja beliau menguasai kitab-kitab bidang agama ini, malah ilmu-ilmu sains, fizik, kimia, biologi, geografi pun beliau boleh menguasai. Masa itu adalah ketika yang lama, Sa'id Qadim. Okay. Kemudian setelah beliau balik daripada Rusia, ditawan di Rusia, beliau mengalami satu pengalaman rohani lah. Beliau mula memerhati, mentafakurkan alam, mentafakurkan Quran. Jadi di situ ada fasa yang perpindahan tu. Sa'id Nursi ada menulis buku-buku seperti Masnawi Arabi Nuri. Okay, yang tu semua tulisan-tulisan dalam bahasa Arab. Ketika Sa'id Qadim, ketika fasa beliau yang lama, beliau menulis kitab-kitab semua dalam bahasa Arab. Kemudian
apabila kejatuhan Turki Osmaniyah diambil alih oleh Republik pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk itu, Imam Badi'uz Zaman Said Nursi sudah mencairkan penulisan beliau dan menulis dalam bahasa Turki Osmaniyah. Dalam bahasa, kalau kita Jawi lah, tapi dalam Turki Osmaniyah ni font dia tetap font Quran, tetapi bahasa Turki. Kalau sebelum itu dalam bahasa Arab. Tapi bila zaman Said jadi, beliau menulis dengan menggunakan bahasa Turki, tapi tulisannya semua masih lagi menjaga penulisan khat Quran ini. Kita panggil Osmanlija, tulisan Turki Osmaniyah. Okay. Setelah itu, beliau dah berpindah daripada fasa Said Qadim, Said yang lama, kepada Said Jadid. Berlaku satu perubahan metod bagaimana Said Nursi approach masyarakat. Kalau sebelum tu Said Nursi sangat aktif masuk menceburi pelbagai arena lah, pelbagai masuk politik, masuk perang, sangat aktif berdebat, mempertahankan hujah-hujah, menjawab semua kritikan-kritikan Inggeris kepada negara-negara Islam. So Said Nursi jawab dengan begitu keras. Izzah beliau dengan Islam itu sangat agung, dan beliau beliau boleh dikategorikan sebagai ulama yang mempertahankan tradisi Islam tetapi juga menguasai ilmu-ilmu moden. Okay, kita tengok sikit kronologi penulisan Rasailin Nur, sebab kronologi ini dapat kita fahami kehidupan Said Nursi ketika Said Jadid. Sebab penulisan Rasailin Nur ini yang dalam bahasa Turki Osmaniyah itu bermula pada fasa Said yang Jadid lah, Said kedua. Okay. Baik. Sebelum tu, kita jangan expect Imam Badi'uz Zaman Said Nursi ini menulis buku dia di dalam library macam kita buat thesis PhD kan, Dr. Zaida? Kan? Kita mungkin buat di office, kita mungkin boleh pergi sewa hotel nak tulis kan, nak bagi fokus tu. Imam Badi'uz Zaman bukan macam tu. Said Nursi ni, Imam Badi'uz Zaman Said Nursi ni, dia meninggalkan rumah dia ketika umur 9 tahun. 9 tahun tu beliau pergi belajar dan itulah last detik bertemu mak dia. Setelah pergi belajar, beliau dah mula involve dalam masyarakat, mempertahankan Islam, memulihkan kembali iman-iman masyarakat, menyelesaikan masalah penduduk-penduduk kampung, semua tu pada usia yang amat muda. 9 tahun keluar rumah, pergi belajar, and then satu persatulah beliau meletakkan diri sebagai frontliner untuk menghadapi apa sahaja hentaman kepada Islam. Okay, ini kita boleh tengok ini pada tahun 1927. Ini dah masuk fasa Said Jadid, dah jatuh dah, Khilafah Osmaniyah dah jatuh dah. Khilafah Osmaniyah jatuh pada 1924. Okay, 1924 tu diambil alih oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan Said Nursi ni dia sepanjang penulisan Rasailin Nur dalam tempoh 24 tahun, kehidupan beliau berselang di antara dibuang daerah, dia dibuang di tempat-tempat yang pedalaman, di tempat-tempat ceruk-ceruk kampung yang jauh daripada manusia, dan berselang dengan penjara. Selepas buang, masuk penjara. Lepas masuk penjara, dibuang pula. Lepas dibuang, masuk penjara lagi. Itulah kehidupan beliau dalam tempoh Said Jadid tu. Selepas jatuh Osmaniyah tu, begitulah dia ditangkap. Sebab akta-akta pada ketika itu dah berubah dah. Kod-kod undang-undang dah berubah dah. Contohnya pada 1925 macam tu, dah tak boleh dah. Semua sekolah-sekolah agama, madrasah, zawiyah ditutup. Diharamkan, ditutup. And then panggilan-panggilan kepada panggilan-panggilan yang mulia kepada pemimpin-pemimpin, contohnya pasha ataupun bukan pasha, macam imam, ustaz, ustaz boleh lagi kalau saran saya, imam, syekh,
murid, perkataan-perkataan seperti itu, perkataan yang melambangkan kebudayaan Islam itu telah diharamkan. Jadi dalam buku-buku di dalam sistem pendidikan Turki pada ketika itu dah tak ada dah words-word Islamik. Nama Allah tak ada, khilafah tak ada, khalifah tak ada. Jadi seolah-olah umat Islam jadi buta huruf. Daripada yang berilmu semua tentang tradisi Islam, tiba-tiba jadi tak tahu. Ditukar segala tulisan itu kepada tulisan Roman lah, tulisan apa, ABC itu kan. ABC di bahasa Turki semua dieja macam tu. Jadi orang Islam pada ketika tu macam buta huruf tiba-tiba. Tapi sikit demi sedikit yang masuk ke sekolah, belajar semua. Di sana ketika kemajuan di Turki itu dah masuk kemodenan, di belakang itu ada Imam Badi'u Zaman Sa'id Nursi yang sedang dipenjarakan dan dibuang daerah. Dia berselang-selang. Okey, kita tengok kronologi yang mula-mula sekali Sa'id Nursi dibuang ialah di Barla. Barla ini adalah satu perkampungan yang terpencil jauh di dalam daerah Isparta yang mana orang jarang pergi. Sangat sejuk. Kalau musim sejuk dia menikam tulang-tulang ni. Tak ada orang nak pergi. Kawasan tu sangat terpencil, jauh dari pembangunan. Dan Sa'id Nursi dibuang di situ. Tujuannya apa? Kenapa Sa'id Nursi dibuang? Ialah untuk supaya beliau tak bercakap apa-apa lah. Supaya beliau tak menulis. Kalau boleh sampai beliau mati. Tapi subhanallah, para ulama Rabbani yang dekat dengan Allah, malah mereka bukannya mati. Dia orang lagi aktif, lagi kuat menulis, lagi banyak tafakur Quran, lagi banyak berfikir untuk ummah. Maka terhasillah Rasaili Nur tadi. Jadi di Barla ini bermulanya penulisan Rasaili Nur dalam bahasa dalam khat Turki Osmaniyah itu. Sa'id Nursi menulis kalimah 1 hingga kalimah ke-9 pada 1927. Okey, kalau kita nak belajar Rasaili Nur, kitab ini perlu kita belajar dulu. Kalimah pertama sampai kalimah ke-9. Ini basic, kalimah kecil, pendek-pendek saja. Contohnya kita nak memahami hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita kena makan baca Bismillah? Kenapa kita kena minum? Kenapa kita belajar baca Bismillah? So Sa'id Nursi menghuraikan sehingga kita boleh convince kita punya akal dan hati kita sampai kita bila kita dah belajar, aku tak nak tinggal dah Bismillah. Dia jadi macam tu. Sebab Sa'id Nursi kan dia menggabungkan nakli dengan akli. Jadi huraian beliau itu membuatkan kita macam terkejut. Subhanallah, Bismillah ini adalah zikir seluruh cakrawala, seluruh kainat, seluruh zarrah, seluruh atom dalam alam ni mengucapkan Bismillah. Kita sampai dapat nampak dengan akal kita, aku tak boleh dah tinggal Bismillah. Sampai macam tu dia punya hujah. InsyaAllah adik-adik di USIM semua, saya rasa memang ada kelas Rasaili Nur kan. InsyaAllah belajarlah supaya kita dapat pegang kuat iman kita di saat akhir zaman ni, di saat arus fitnah yang dahsyat, tapi iman kita tetap teguh, insyaAllah. Kemudian kalimah-kalimah kecil berpindah ke kalimah ke-10. Kalimah ke-10 ini tentang Risalah Hasyr, tentang hujah adanya kebangkitan semula di akhirat nanti. Sebab apa? Pada ketika ini umat Islam dah mula ragu-ragu, malah mempertikaikan tak ada lagi kebangkitan setelah mati. Seolah-olah habis mati macam tu je. Sedangkan rukun iman kita menyatakan ada kan hari akhirat itu. Tapi umat Islam dah longgar, dah jauh daripada agama, dah mula petikai dan gelakkan saja kalau kita kata nanti di akhirat nanti, di syurga nanti, di neraka nanti. Orang Islam pada ketika tu dah boleh ketawakan. Percaya ke ada akhirat? Percaya ke ada kebangkitan semula? Sampai macam tu iman umat Islam padahal Uthmaniyah, kerajaan yang gagah itu bertahan 500 tahun, tapi dalam sekelip mata, dalam tempoh penjajahan itu daripada 1800 sampai ke 1924 dan kemudian setelah kejatuhan Uthmaniyah itu dah mula longgar, tercabut iman umat Islam. Jadi Imam Badi'u Zaman Sa'id Nursi menulis Risalah Hasyr ini membuktikan dengan hujah akal satu persatu bahawa memang wujud hari akhirat nanti. Tak perlu tunggu kita mati baru nak tengok. Dari sekarang kita dah boleh tengok. Kita dia hujah dengan hujah yang subhanallah amat
amat meyakinkan, dan kita macam memang adalah akhir hari kebangkitan nanti, kita yakin insya-Allah kita pun boleh baca risalah ni. Kemudian seterusnya kalimah ke-11, kalimah ke-25, kalimah ke-31 itu semua di Barla. Itu panjang tu di Barla. Tempoh Sa'inusi dibuang daerah tu lama, sampai tahun 1930 itu risalah mukjizat Nabi Muhammad. Yang ni maktubat ke-19. 1930, maktubat ke-19, risalah tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sentuh sikit tentang ni. Dalam risalah mukjizat mukjizat Nabi Muhammad ini, Said Nursi dia kan dalam buangan, dia seorang-seorang. Dah lama di Barla itu, daripada 1927 sampai 1930, beliau berseorangan, dan tuduhan ke atas beliau adalah penjenayah besar. Jadi dibuang daerah, jadi orang kampung semua takut. Semua takut nak pergi kepada Ustaz Nursi. Tetapi di sana ada beberapa orang yang kesian sangat, sebab Imam Nursi dah tua kan masa tu, kurus, takkanlah ini penjenayah. Dia orang mula berfikir. Jadi kadang-kadang dia orang datang bagi bantuan, belikan barang, seorang demi seorang. Jadi adalah anak murid sikit je. Jadi beberapa anak murid Said Nursi ni kadang-kadang ikut Imam Nursi dekat hutan tu. Hutan di Barla tu bukanlah hutan belantara macam kita ni. Dia adalah gunung ganang yang cantik. Kemudian jauh rumah, jauh satu sana, jauh lagi satu rumah kan. Bila musim salji semua putih. Macam kapan, macam mayat dikapankan, semua putih. Dan ketika dalam tempoh di Barla ini, Imam Badi'ul Zaman Said Nursi mentafakurkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak cerita tentang mukjizat Rasul. Sebab orang dah petikaikan dah mula petikai bahawa mukjizat Nabi semua tu karut, mukjizat tak ada. Jadi Imam Badi'ul Zaman Said Nursi membuktikan, berhujah bagaimana cara beliau mentafakurkan ayat-ayat ini. Imam Badi'ul Zaman Said Nursi akan membacakan ayat-ayat Quran. Beliau akan baca ayat Quran sampai berkali-kali diulangnya. Ketika itu Tulabun Nur, anak murid Said Nursi, akan tunduk pegang pen, akan tunduk ready je untuk menulis. Sebab Said Nursi hanya akan imla, akan dictate apa yang beliau tafakurkan tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Said Nursi pun menghujahkanlah satu persatu tentang hadis-hadis, tentang mukjizat, dalil-dalil tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bulan terbelah, tentang air terpancar daripada jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang pokok yang apabila baginda sallallahu alaihi wasallam panggil, datang keluar akal, datang berjalan-jalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini Said Nursi huraikan dalam maktubat yang ke-19, surat yang ke-19 khusus tentang risalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, seterusnya masih di Barla sampailah beliau ditangkap. Okay, selepas Barla tu beliau balik sekejap ke Isparta. Di Isparta beliau ditangkap, dibawa ke penjara SK Syahir. Okay. Ketika dalam buangan, beliau masih boleh berjalan-jalan, pergi tafakur di batu, di pokok, pergi ke sungai, pergi ke tasik. Itu Said Nursi bebas jugalah. Masih sebab dalam buangan tu, dalam daerah tu dibuang, walaupun masih ada polis ataupun askar yang sentiasa observe, muraqabah. Tapi setelah itu beliau ke Isparta, sekejap saja selepas tu ditangkap, dimasukkan ke penjara SK Syahir. Okey, di dalam penjara SK Syahir ini dari 1935 beberapa bulan beliau dimasukkan ke dalam penjara itu bersama dengan penjenayah-penjenayah yang hebat, pembunuh-pembunuh, perompak, semua duduk sama-sama dengan Imam Badi'ul Zaman Said Nursi dalam penjara. Imam Badi'ul Zaman Said Nursi dengan izin Allah tak pernah putus asa, kan? La taqnatu min rahmatillah, tak putus asa. Beliau meneruskan penulisan Rasail Nur, walaupun Imam Badi'ul Zaman Said Nursi bukanlah dapat menulis dengan baik, alat tulis pun tak ada,
tetapi beliau menukarkan penjara ini menjadi madrasah. Orang jahat semua tu, orang jahat pembunuh semua jadi anak murid. Yang tak pernah sembayang-sembayang, yang membunuh ramai orang sampai tak sanggup membunuh binatang-binatang kecil, semut semua ni dah tak sanggup bunuh. Dengan berkat akhir yang Ustaz Nursi tulis, beliau mengajar, mengislahkan penjahat-penjahat dalam penjara menjadi orang yang baik. Sehingga pegawai penjara pun sangat, sebenarnya dia orang indirectly seronok sangat kalau Ustaz Nursi dipenjarakan. Sebab dia orang dah tak payah jaga penjara. Ahli banduan-banduan jadi baik, jadi macam sekolah. Okay, jadi macam Imam Badi'uz Zaman Said Nursi katakan, ini madrasah Yusufiyah. Madrasah Yusufiyah kita ambil iktibar sebagaimana Nabi Yusuf dipenjarakan. Beliau dipenjarakan oleh Zulaikha, masuk penjara tanpa apa-apa dosa, tanpa apa kesalahan, dipenjarakan. Tetapi Nabi Yusuf telah mengubah. Penjara itu ramai beriman dengan Nabi Yusuf. Jadi Imam Said Nursi pun dia tidak putus asa, malah beliau melihat segala halangan menjadi satu peluang. Malah beliau jadikan banduan-banduan dalam penjara itu sebagai pelajar beliau kan. Jadi Masya Allah, itu kita boleh ambil iktibar lah. Sebagaimana ada ada kata-kata daripada seorang tokoh daripada Turki, beliau mengatakan, lihatlah, adakah Nabi Yusuf itu bersalah sampai dipenjarakan, dan adakah kita bersalah dan berdosa kita dalam penjara kan? Berapa bulan dah duduk di penjara dalam rumah, tak keluar dengan berhati-hati semua. Jadi kita jadikanlah rumah kita ini madrasah juga, madrasah Yusufiyah. Dalam tempoh PKP dari tahun lepas sampai tahun ni, insya-Allah fruitful, sangat bermanfaat untuk rohani kita, untuk maknawi kita, malah kita akan lebih dekat kepada Allah dalam tempoh PKP ni. Okey, setelah itu keluar SK Syahir, beliau lepas keluar penjara SK Syahir, beliau dibuang sekali lagi ke satu daerah lain iaitu Kastamonu. Okey, Kastamonu ini beliau menulis sinaran ketiga, sinaran ke-10, sinaran ke-9, itu masih Kastamonu, lama juga. Kemudian dalam buangan agak panjang, tempoh 4 tahun, 5 tahun macam tu. Kemudian dipenjarakan balik, di penjara Denizli. Kemudian setelah Denizli itu beliau dibuang pula. Beliau dibuang ke satu daerah lain. Kemudian baru masuk penjara Afyon pula. Okay. Setelah penjara Afyon sampai 1950, Said Nursi dah tak dipenjarakan lagi. Beliau bebas. Beliau tak dibuang daerah dah. Cuma masih lagi pihak keselamatan ikut beliau. Dia orang sangat risau sekiranya Said Nursi pergi ke mana-mana tempat, akan ada ramai orang nak ikut, nak dengar nasihat, nak belajar semua. Jadi benda itu menakutkan kerajaan Turki pada ketika itu. Dan Said Nursi meninggal pada 1960. Beliau dikebumikan di Urfa, satu daerah di Turki, Urfa. Setelah dikebumikan pada 1960 itu, berlaku rampasan kuasa. 2 bulan, 3 bulan selepas tu, jasad beliau dikeluarkan daripada kubur beliau di Urfa itu, dipindahkan ke daerah di Isparta. Sampai sekarang kubur Imam Badi'uz Zaman Said Nursi kita tak tahu kat mana. Okey, minta maaf panjang pula intro tentang Imam Badi'uz Zaman Said Nursi. Ini barulah kita nak masuk tentang buku ni. Okay, boleh Dr. Zuhaidah, sorry sangat. Okey, sedikit maklumat tentang buku yang kita akan perhatikan ni. Buku ini diberi nama, diterjemahkan dan diberi tajuk Pedoman Para Wanita. Penulis asal Imam Badi'uz Zaman Said Nursi. Bahasa asal bahasa Turki Osmani, yakni dalam tulisan Osmaniyah. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Pusat Penterjemahan dan Kajian Ilmiah Penerbitan Khairat Malaysia. Secara khususnya yang menterjemahkan buku ini ialah Ustaz Sadiq Ozata dan Muhammad Firdaus Syahidin, menterjemahkan kepada bahasa Melayu. Okey, kemudian saiz buku ialah 13.5 cm kali 18.9 cm. Jumlah muka surat buku ni yang dah diterjemahkan adalah 234 muka surat.
Penerbitan buku ini ialah penerbitan Hairat. Hairat Wat Malaysia. Okey, apa yang terkandung dalam buku ni, minta maaf internet saya agak slow, saya harap dapat doktor boleh dengar. Dia tulis kat situ agak slow. Okey, dalam buku ni membincangkan khusus tentang para wanita untuk dia memberi panduan kepada wanita bagaimana untuk menjadi wanita yang teguh, bagaimana nak memilih suami, bagaimana bagi wanita yang tak bersuami pula, bagaimana dia punya sikap. Maksudnya mungkin cari suami tak jumpa kan, ataupun belum sampai jodoh pun Said Nursi ada beri panduan dalam buku ini. Kemudian Ustaz Nursi memberi guide juga kepada ibu bapa bagaimana pendidikan anak-anak yang sesuai pada zaman yang dalam fitnah, zaman yang tak tetap ni, berubah-ubah kan. Jadi Said Nursi bagi guideline macam mana kita nak didik anak-anak. Kemudian bagaimana cara pilih pasangan yang baik akhlak dan sekufu. Kemudian tentang pensyariatan hijab. Ini Said Nursi cuba bawakan, kita bukan cakap tentang kewajipan sahaja, tetapi bagaimana hijab itu sebenarnya sangat sinkronis dengan kita punya kejadian. Secara aklinya kita dapat faham, oh memang kena pakai tudung ni. Seolah-olah tudung ni, hijab ini adalah fitrah kita. Kalau tak pakai itu means tak sinkronis, tak tally dengan kita punya fitrah kejadian. Okay, Said Nursi ada explain dalam buku. Kemudian Said Nursi ada sebut tentang bab love, cinta. Cinta bagaimana kita nak jadikan, sebab kalau kita nak kata dekat para remaja sekarang, jangan bercinta. Oh, itu macam kontra kan. Weh, garangnya tak boleh bercinta. Macam mana benda tu, sedangkan Allah yang cinta itu built in dalam fitrah manusia semua. Memang ada cinta tu. Jadi Said Nursi kata, kita takkan kata tak boleh bercinta, kena buang perasaan cinta, tak boleh. Sebab memang dah ada. Jadi bagaimana nak jadikan cinta yang ada dalam fitrah kita ini, jadikan cinta itu adalah dalam bentuk yang Allah redha dan billah, cinta kerana Allah. Okay? Bagaimana kita sayang mak ayah kita, bagaimana sayang mak ayah itu menjadi kerana Allah. Bukan mak ayah semata-mata. Itu kalau mak ayah tu hanya kerana makhluk. Jadi bagaimana kita nak tukarkan dia menjadi cinta billah, kerana Allah. Supaya kita tak kecewa. Kan? Bila kita buat semua billah, kita takkan kecewa bila perkara tu hilang. Contohnya bila mak ayah kita meninggal, kemungkinan kita akan frust sangat. Jadi apabila kita tukar menjadi billah, kita sayang mak ayah kita kerana Allah, apabila mak ayah meninggal, kita akan tahu. Kita akan tenang, kita akan nampak, oh rupanya mak ayah kita pergi berehat kat satu tempat yang sangat special. Kita akan boleh linkkan banyak perkara-perkara yang sebenarnya dah ada dalam ilmu-ilmu kita dahulu, dalam didikan mak ayah kita dahulu, tetapi bila datang fitnah yang dahsyat, kita tak boleh hubungkan. Kita macam kita terkabur dengan ujian-ujian yang datang dalam hidup kita harian ni. Mungkin tentang pekerjaan kita, ujian anak-anak, ujian tempat kerja ataupun ujian kawan-kawan. Semua itu membuatkan kita terdivert daripada melihat bahawa aku sayang everything kerana Allah. Okay, Said Nursi huraikan ini panjang juga. Jadi insyaAllah siapa yang beli buku ni boleh baca dan boleh ikuti kelas-kelas kot untuk memahami lagi. Supaya kita tak kecewalah dalam cinta kita. Kemudian ada juga Said Nursi explain tentang kalau anak meninggal kan, sedih kan anak meninggal, ataupun mungkin ada anak-anak yang special, OKU, mungkin kita jadi frust, ibu-ibu akan rasa macam mula mencari apa salah aku, apa dosa aku. Jadi Said Nursi merawat kesakitan yang dialami oleh ibu-ibu ini dengan rawatan-rawatan daripada Al-Quran. Beliau ambil ayat-ayat Quran dan beliau explain, beliau huraikan sehingga Rasail Nur ini menjadi tafsir maudu'i, tafsir tematik yang mana sesuai dengan apa saja isu yang terjadi, kita boleh tafakurkan ayat itu dan beliau hujahkan
beliau kupas sehingga kita boleh tenang pada akal. Akal kita boleh terima, hati kita rasa sejuk, kita rasa macam dirawat sakit-sakit kita itu. InsyaAllah. Okay, kemudian ada juga isu-isu yang berkaitan dalam sirah Nabawi dan juga isu-isu yang banyak dibangkitkan oleh para orientalis. Orientalis banyak kan mencari isu-isu tentang Nabi kahwin dengan Aisyah yang kecil kan. Usia Aisyah 9 tahun, hujah umur yang kecil tu jadi isu untuk menjatuhkan kredibiliti sunnah Rasulullah SAW. Ada juga dihujahkan tentang Sayyidatina Zainab, yang mana Rasulullah SAW berkahwin dengan Sayyidatina Zainab. Sedangkan Sayyidatina Zainab itu adalah isteri kepada anak angkat baginda Zaid bin Harithah. Jadi pada ketika itu isu pada zaman masa kaum Quraisy pada ketika itu, anak-anak angkat merupakan macam anak sendiri, boleh mewarisi harta apa semua kan. Jadi bila Rasulullah kahwin dengan bekas isteri anak, jadi satu keaiban, jadi fitnah. Jadi Rasulullah pun pada ketika itu jadi rasa sedih lah nak kahwin dengan Sayyidatina Zainab. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu supaya baginda kahwin dengan Sayyidatina Zainab untuk menghapuskan stigma bahawa berkahwin dengan isteri anak angkat itu satu yang tabu kan, satu perkara yang tak elok. Islam datang menghazafkan situasi ini dan baginda SAW diperintahkanlah. Kemudian juga dalam pedoman para wanita ini, Sa'id Nursi mengupas tentang isu-isu poligami, isu-isu perhambaan dan tawanan perang. Kononnya Islam ada banyak isu perhambaan, seolah-olah Islam merendahkan level manusia sampai ada perhambaan. Sedangkan Sa'id Nursi kupaslah dalam buku ni bahawa Islam datang sebenarnya menghapuskan perhambaan. Dulu perhambaan ya sangat teruk lah, tapi Islam datang sikit-sikit menghabiskan perhambaan sehingga kan dalam syariat Islam kalau kita nak buat kafarah apa-apa, bebaskan hamba. Kalau nak kita buat silap apa-apa, syariat datang supaya bebaskan hamba. So benda ini, perkara ini membuatkan makin lama perhambaan semakin berlalu. Dalam Islam mengangkat darjat penghambaan, setelah tu menjadi maula kan, menjadi macam contoh hamba kepada Sayyidatina Aisyah setelah dibebaskan malah menjadi anak murid Sayyidatina Aisyah sehingga menjadi perawi hadis yang hebat. Islam datang mengangkat darjat hamba, dibebaskan, kemudian menjadi ilmuwan. Para ulama dalam sejarah Islam malah menghimpunkan riwayat hadis dan mahirlah dalam segala selok-belok agama kita ni. Jadi insya-Allah kalau kita baca buku ni, kita akan dapat lihatlah tentang perbincangan tentang tawanan perang, perhambaan dan poligami itu. Okey, di hujung-hujung sikit buku ni banyak Sa'id Nursi himpunkan surat-surat wanita. Surat-surat daripada wanita yang kematian anak, surat-surat wanita yang dulunya dia down, dia rasa tak boleh nak pertahankan hijab. Kemudian bila baca Rasailin Nur, mereka jadi teguh, jadi bersemangat nak jaga hijab dia orang, nak jaga iman dia orang. Jadi semua surat-surat ini dihimpunkan di belakang-belakang buku pedoman para wanita. InsyaAllah kita akan sentuh sedikit-sedikit lah tentang petikan-petikan daripada buku pedoman para wanita ni. Baik, ini saya petik sedikit tentang Sa'id Nursi kupaskan bahawa wanita ini ialah pahlawan kasih sayang. Yang di sebelah kiri tu, perbuatan seorang ibu mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan anaknya daripada bahaya tanpa meminta sebarang balasan dan mengorbankan dirinya untuk anak-anaknya dengan keikhlasan yang hakiki. Menurut tugas fitrahnya menunjukkan kewujudan sifat pahlawan yang tinggi dalam diri para wanita. Kita tengoklah kalau wanita, ibu-ibu sampai dia tahu dia akan mati, dia akan bila nak melahirkan anak kan, dia boleh mati, tapi dia lahirkan juga sebab sifat syafaqah yang ada ini. Demi satu kehidupan dia korbankan kehidupannya. Itu yang Allah letak
sifat syafaqah dalam diri wanita. Semua makhluk ni ada, lelaki pun ada sifat syafaqah, tetapi syafaqah yang paling besar sekali ialah di dalam diri para wanita, ibu-ibu. Sampai wanita-wanita ini akan berkorban apa sahaja untuk anak dia. Okay, dan dia tidak mengharapkan balasan, dia tak minta dibayar. Okay, seterusnya kita tengok Sainusi bagi contoh perihal ibu ayam. Kan ibu ayam kita tahulah, ayam ni binatang yang penakut. Dia kecut, cepat takut kan. Tetapi Sainusi bagi contoh kat sini, kalaulah ada ayam, kemudian ada anak ayam, kemudian katakanlah ada singa ataupun binatang-binatang buas nak tangkap anak dia tu, dia akan pergi sanggup lawan dengan singa tu. Tu pahlawannya ibu. Hatta dalam binatang-binatang yang binatang-binatang yang betina ni ada sifat syafaqah tu. Ibu-ibu pun begitu. Allah dah build in dalam diri ibu akan berjuang apa saja. Dia sanggup tak makan asalkan anak makan. Dia sanggup tak tidur asalkan anak dia tidur. Kalau ada nyamuk, dia berjaga malam jaga jangan anak dia digigit nyamuk. Itu sifat keikhlasan yang luar biasa ada dalam diri wanita. Dan Sainusi katakan demikian sebab ada syafaqah itu. Syafaqah yang mana apabila syafaqah itu digunakan dengan cara yang betul, dia akan menatijahkan kejayaan dunia dan akhirat. Kalau digunakan sifat syafaqah itu kepada anaknya secara yang seimbang, secara yang tepat, yang sempurna, anak itu akan selamat dunia dan akhirat. Tetapi di akhir zaman ada ibu-ibu yang sifat syafaqah yang Allah letak dalam diri dia tersalah guna. Dia terlalu kesiankan anak dia nanti tak dapat kerja di dunia ni. Nanti kalau anak aku pergi sekolah agama, nanti tak dapat kerja. Apa dia nak kerja? Kalau anak aku belajar pengajian Islam ke, apa dia nak makan? Nanti macam mana dia nak dapat gaji yang tinggi? Ini syafaqah yang tak tepat. Jadi dia pun rela untuk biar anak dia pergi sekolah yang tak ada subjek agama. Hatta dia kata tak payahlah sekolah agama ni, nanti nak kerja apa? So dia hantar ke sekolah yang sekular terus kan. Ini Sainusi cerita ni pada situasi zaman itu. Mereka tak sanggup, ibu-ibu tak nak hantar ke sekolah-sekolah tahfiz sebab risau nanti anaknya tak boleh jadi pasha, tak boleh jadi bos, tak boleh jadi pemimpin, tak boleh makan gaji dengan kerajaan. Jadi Sainusi kata ini adalah syafaqah yang merosakkan anak tu. Yang mana anak tu nanti di akhirat nanti dia akan, sebab tak kenal iman, tak kenal agama. Kan di sekolah di Turki pada ketika tu tak ada silibus agama. Jadi sehingga anak itu graduate dari sekolah tu tanpa mengenali agama Islam. Jadi sehingga memang dia dapat jadi jawatan-jawatan tinggi, tetapi di akhirat nanti dia akan bangun berhujah. Dia akan hujah mak dia. Kenapa mak tak kenalkan aku kepada Tuhan? Kenapa mak tak kenalkan aku kepada Quran? Jadi sifat syafaqah itu telah menyebabkan ibu itu rugi dunia sampai akhirat. Sebab bila di dunia pun, bila anak-anak ni dia tak belajar agama, dia tidak menghargai ibu dia. Dia tak nampak susah payah mak dia. Jadi anak-anak ni jadi bos, jadi terabai kan. Begitulah Sainusi hujahkan perlunya ibu-ibu menggunakan syafaqah dengan cara yang sempurna, beri didikan agama. InsyaAllah dengan rahmat Allah, Allah yang maha memberi rezeki, anak itu akan tetap boleh bekerja, akan tetap boleh menyumbang kepada masyarakat dan akan berjaya dunia dan juga di akhirat. Hatta di akhirat nanti dia akan berbangga dengan mak dia. Dia akan rasa thank you to mak. Terima kasih mak sebab bagi didikan agama. Sebab bila di zaman fitnah, anak pun akan lari daripada mak. Contohnya zaman COVID ni kan. Anak-anak ada yang takut nak pergi jumpa mak sebab takut jangkit COVID. Subhanallah. Subhanallah, kita punya iman kita sampai tipis-tipis sampai macam tu. Kita dah vaksin, kita dah ambil segala precaution. Yang mana dekat dengan ibu bapa, khidmatlah ibu kita. Masa mereka dah suntuk dah. Jadi gunakanlah apa yang mereka telah buat pada kita, kita balas balik di dunia ni. Jangan takut dekat mak ayah tu. Kesian kat dia orang. Kalau dah ditakdirkan COVID, kita hadapi. Memang dah
setelah itu peranan ibu bapa dibincangkan juga dalam Risalah Nur, di dalam pedoman para wanita ni. Syed Nursi katakan, guru terawal dan muallim yang paling berkesan bagi insan ialah ibunya. Selama 80 tahun umurku, walaupun aku telah belajar daripada 80,000 orang, namun aku bersumpah bahawa ajaran dan didikan yang paling kukuh, paling mantap dan bagaikan sentiasa diperbaharui ajarannya kepadaku ialah nasihat dan ajaran maknawi yang aku perolehi daripada almarhumah ibuku. Okey, Syed Nursi sempat bersama ibunya sampai usia 9 tahun sahaja. Daripada lahir sampai 9 tahun. Tetapi mak dia bukannya ajar macam cikgu ajar silibus semua, tetapi kehidupan bersama ibunya. Dia nampak muamalah ibu dengan begitu penuh kasih sayang dengan Syed Nursi, dengan adik-beradik, bagaimana maknya menyediakan makanan. Dan diriwayatkan, direkodkan bahawa ibu Syed Nursi adalah perempuan yang solehah. Ibu Syed Nursi tidak pernah menjejakkan kaki tanpa keadaan. Beliau akan pastikan dia sentiasa berwuduk. Masya Allah, solehah sangat. Dan Syed Nursi ketika kecil disusukan itu semua dalam keadaan ibunya berwuduk. Habis wuduk ambil lagi, habis wuduk ambil lagi. Jadi bayangkanlah Syed Nursi menjadi orang yang hebat macam ni, dan begitu juga adik-beradik beliau yang lain. Semuanya menjadi alim ulama dan orang-orang yang bertakwa, yang sangat menjaga keimanan dan mengislahkan masyarakat. Dan Syed Nursi kata lagi, ketika kecil beliau melihat didikan kasih sayang mak dia ni, sehingga perkara itulah yang menjadi sebati dalam hidup Syed Nursi, sehingga lahirlah Rasailin Nur. Sifat syafaqah maknya tu sehingga membuatkan Syed Nursi menjadikan Rasailin Nur ini penuh dengan uslub syafaqah. Kalau kita baca Rasailin Nur, kita akan merasakan bahasa-bahasa dia terus masuk ke dalam hati. Sehingga dia boleh modify, dia boleh upgrade kita punya level hati. Kalau hati kita banyak kotor-kotor, rasa asyik nak suuzon, negative thinking kan. So dia boleh alter, dia boleh modify hati kita dengan uslub syafaqah yang telah Syed Nursi warisi daripada sifat ibunya, yang masa kecil tu beliau belajar kan. Bukan dia belajar tentang syafaqah, tapi kehidupan anak, baby sampai umur 9 tahun bersama dengan seorang ibu yang bertakwa. Jadi itulah menjadi foundation ilmu Syed Nursi tu. Ilmu-ilmu lain dia datang top up je. Ilmu yang ibunya ajar secara indirectly telah menjadi teras dalam diri Imam Badi'uz Zaman Syed Nursi ni. Datang ilmu-ilmu lain, dia dibina atas foundation yang kukuh yang ibunya telah binakan. Okey, seterusnya ini ada sikit tentang mencintai dan menjaga anak-anak kalian dengan penuh kasih sayang. Syed Nursi guide kalaulah ada kematian anak masa kecil, bagaimana kita nak hadapi perkara tu. Syed Nursi guide lah bahawa anak itu adalah hadiah Allah dan dia akan balik. Allah pinjamkan sekejap, Allah nak ambil balik anytime, kita serah saja. Okay, dan ini petikan pendek je lah, ada huraian yang panjang lagi. Syed Nursi jawab kepada satu surat yang datang sebab mengadu tentang kematian anak. Jadi Syed Nursi pun berilah rawatan-rawatan daripada ayat-ayat Quran ini untuk tenteramkan ibu-ibu yang sedih apabila anak-anak meninggal. Okay, tinggal lagi 5 minit kan, Dr. Zaidah. Okay, saya skip tentang anak. Tentang pemilihan pasangan hidup. Okay, tentang pemilihan pasangan hidup ini, Syed Nursi kata, sebelum menemui seorang suami yang beragama dan berakhlak, yang benar-benar sesuai, janganlah mereka menjual diri dengan cara mendedahkan aurat. Janganlah kebahagiaan abadi dirosakkan demi keseronokan dunia yang sementara, dan janganlah dia lemas dalam kejahatan kemodenan. Mungkin di sana ada gadis-gadis, pelajar-pelajar kita risau, aku nanti tak kahwin kan? Jangan risau, Syed Nursi kata. Jaga diri baik-baik, jaga hijab, jaga peribadi, pegang iman ni kuat-kuat. Dan janganlah kita pergi berikhtilaf, bercampur aduk, pergi pesta, pergi berkawan dengan lelaki. Takut nanti kita menarik lelaki yang salah. Okey, jadi Syed Nursi kata jaga diri baik-baik. Duduklah dalam
dalam kelompok, dalam environment yang sangat positif, yang mana sangat terpelihara akhlak-akhlak wanita tu. Daripada situ nanti akan didatangkan lelaki yang baik. Jangan sebab aku tak kahwin lagi, kita pun pergi kan. Kita pergi berkenalan dengan semua lelaki. Kita ikut semua pesta ke, parti ke. No, saya mesti kata jangan macam tu. Jaga diri baik-baik. Sebab bila kita jaga diri baik-baik, yang kita tarik itu ialah lelaki yang baik juga yang akan datang. Kalau belum datang, sabar. Jaga diri baik-baik. Okey, kemudian Said Nursi, ini saya skip. Said Nursi ada bagi tahu sedikit tentang kepada gadis-gadis yang belum berkahwin. Said Nursi kata, wahai para saudariku, aku mengucapkan kata-kata ini kepada kalian secara rahsia. Rahsia sebab Said Nursi menulis kan, berbanding dengan masuk ke bawah penganiayaan seorang suami yang jahat, tidak berakhlak, hidup cara barat, maka demi sara hidup berusahalah untuk mengurus diri kalian dengan sikap berjimat cermat dan qanaah di dalam fitrah kalian dari jenis pekerjaan para wanita kampung yang suci, yang berusaha sendiri untuk mendapatkan nafkah. Janganlah kalian berusaha untuk menjual diri kalian. Sebab dah rasa, aku dah tak kahwin, dah lewat dah ni. So kita pun kalut nak mencari suami kan. Jadi saya mesti kata, tahan. Kita takut dapat suami yang jahat. Kalau kita pun masuk media sosial cari suami ke, so kita tak tahu kalau lelaki tu, kalau even dia tak solat, cukuplah akan merosakkan kehidupan setelah berkahwin tu. Kalau dia tak menutup aurat ataupun dia sangat playboy, kawan dengan banyak wanita dengan harapan kita, nanti dia kahwin dia okey. No, saya mesti kata jangan sekali-kali. Jaga diri kalian, tahan diri kalian, jaga akhlak, pelihara iman, jaga hijab. InsyaAllah nanti akan datang yang baik. Jangan kalut, jangan kita pergi approach lelaki-lelaki, dia akan silap. So kat situ kita akan merana dalam perkahwinan. Perkahwinan itu akan jadi penyakit lah selepas tu. Mungkin suami ada perempuan lain kan. Jadi saya mesti kata bersabar. Okay, seterusnya masa pun tinggal sikit lagi. Okay, ini tentang cinta. Tentang cinta, saya mesti ada explain lah. Bagaimana kita nak capai cinta Allah. Kita mesti pertama sekali kita ada iman. Kita mula approach iman. Mungkin iman kita warisi daripada mak ayah kita. So kita mungkin belum yakin iman yang kita waris saja. So kita mula polish iman kita. Kita mula faham hakikat Quran, faham hakikat Bismillah. Dari situ iman akan mula masuk. Iman akan mula kita yakin dengan akal kita, hati kita akan tenang. Kemudian kita mula masuk ke satu level lebih tinggi, iaitu ma'rifatullah. Kita akan mula kenal, oh ya Allah, aku sayang sangat mak aku ni. Mak ni sangat penyayang, rupanya Allah mereflektkan, mentajalikan sifat kasih sayang Allah di dalam kasih sayang ibu. Mak kita yang penyayang, risaukan kita tu, sebenarnya Allah tunjukkan sikit saja sifat Allah yang Rahman, yang Rahim. Mungkin kita tengok bunga cantik kan, taman bunga cantik, musim bunga cantik. Allah mempamerkan sedikit sifat jamal Allah kan. Kalau musim-musim buah-buahan, banyaknya buah-buah datang, kita sampai makan, Allah menunjukkan sifat-sifat Ar-Razak dan Asy-Syafi. Dalam buah-buah tu ada rawatan pula. Jadi Allah menunjukkan sifat-sifat Ar-Rahman, Asy-Syafi kan. Subhanallah, daripada situ apabila kita dah mula masuk iman, kita mula makrifah, kita mula nampak, oh Allah tunjuk sifatnya. Dalam situasi COVID ni kan, kita mula nampak bila orang sakit COVID, subhanallah selepas tu sihat. Kita mula faham, kita makrifah, kita mula faham, kita mula kenal Allah, bahawa Allah itu bersifat Asy-Syafi. Daripada sakit tu kita berdoa bersungguh-sungguh, bukan sebab makan ubat, pakai vaksin. Bukan sebab tu yang kita sihat, tetapi sebab Allah itu Asy-Syafi. Allah bagi kita sihat. Dan mungkin di sana ada yang meninggal. Daripada situ kita faham bahawa Allah itu Al-Mumit. Al-Muhyi wal-Mumit. Allah yang hidupkan, Allah yang mematikan. Dan kita takkan marah. Kita takkan marah dekat COVID tu. COVID tu makhluk. COVID tu adalah tentera-tentera Allah. Dia macam kita.
dia adalah kita manusia, dia virus. Jadi kita takkan nak takut dekat makhluk juga kan. Jadi bila kita faham ini, kita akan tenang, kita akan tahu, kita akan ma'rifatullah. Setelah itu, bila ma'rifah, kita akan naik satu martabat lagi, iaitu mahabbatullah. Mahabbatullah ini cinta Allah. Kita akan dapat cinta Allah dan kita akan mencintai Allah. Sikit, lama-lama akan makin lama kita akan makin kenal. Sampai kita akan merasai kelazatan rohani, kita akan tenteram, kita tak akan panik lagi. Bila kita dah kenal Allah, kita akan dapat cinta Allah. Hati kita penuh dengan cinta. Kita tak ada lagi nak negatif dekat kawan, nak negatif dekat kawan-kawan yang sekerja kan. So kita akan tenang, kita akan nampak semua ini dalam aturan Allah. Rohani kita akan jadi relax, lapang. And then Allah akan kurniakanlah, kita akan rasa bahagia. Sebab bahagia itu bukan segedebuk, tiba, seketoi macam tu kan doktor. Bahagia ini dalam hati. Kita akan rasa sebab bahagia ini along the way, the process. Dunia ini kita nak cari tenang, kita takkan dapat tenang. Sebab dunia ini medan imtihan. Dewan peperiksaan sentiasa diuji. Habis satu ujian, uji lagi. Habis satu ujian, diuji lagi. Sebab dunia memang Allah design untuk berkeluh kesah. Dunia ini Allah design penuh dengan kekalutan. Jadi, kalau kita mengharapkan dunia ini tenang, dia takkan tenang. Tenang nanti dalam kubur. Di akhirat nanti, maulah kita relax. Di dunia ni kita kena struggle. Jadi, macam mana kita nak tenang dekat dunia ni? Kita kena melalui proses ni. Bila rohani kita tenang, kita akan bahagia dalam kekalutan. Nampak kalut sangat kan? Sibuk pergi kerja, print, scan barcode, keluar balik. Kalutnya, kelas online, semua macam kalut kan? Tetapi apabila kita rohani dah tenang, kita akan dapat betul-betul rasa kebahagiaan dunia dan insya-Allah di akhirat nanti. Ini yang Sainusi cuba untuk bawa kita dalam pedoman para wanita ni. Dan semua rasa Elinor lah. Mungkin kita, saya dah terlebih masa doktor. Slide-slide yang seterusnya ni nanti mungkin kita boleh share lah. InsyaAllah. Saya berhenti setakat tu dulu Dr. Zuhaidah. InsyaAllah kalau ada masa kita boleh soal jawab lah kot. Mana ni? Stop sharing. Terima kasih banyak. Minta maaf. Kalut-kalut cakap kan? Ya, Alhamdulillah, terima kasih Dr. Nazma atas pengisian dan intipati kupasan yang sangat menarik lah saya rasa. Saya suka memiliki buku tapi buku ni saya belum ada lah. InsyaAllah saya akan carilah buku daripada Said Badi'uz Zaman ni. Dan buku ni dikatakan menyelamatkan jutaan masyarakat ya di Turki. Dan saya amat tertariklah dan kebetulan Ustazah saya lupa tadi masa sesi kita tadi insyaAllah bulan depan saya akan ke Turki kebetulan lah. Masya Allah. Tak ada nak cerita tadi. Dan tadi Dr. Azma dia cakap Imam Said ni dibuang di Isparta lah. Dan saya akan ke Isparta lah Doktor. Masya Allah. Sampaikan salam lah kepada kawan-kawan di Isparta. InsyaAllah di Sulaiman Demirel University di Isparta. Okay, so kita nak tengok dulu ada apa-apa tak soalan di chat. Kalau tak ada, saya ada beberapa soalan lah untuk Dr. Azma. Okay, so tadi kupasan tentang wanita dan ciri-ciri pahlawan kasih sayang. Jadi apa yang saya lihat, maksudnya apa yang berlaku masa zaman Said Nursi daripada zaman yang lama dia menulis dalam bahasa Arab, kemudian pada zaman yang baru dia menulis dalam bahasa tempatan iaitu bahasa Turki ya Dr. Azma. Dan masyarakat ketika itu dilihat, saya boleh simpulkan berada dalam keadaan secularism lah, dia macam memisahkan kehidupan dia di dunia dengan agama lah ya. Dia kerana kurangnya iman dengan perkara gaib,
mungkin sebab politik dan suasana waktu ketika itu. Dan dia lagi banyak bergantung kepada logik. Jadi itulah antara sebab-sebab lah. Saya rasa yang menyebabkan dia kurangnya kepercayaan. Jadi pada hal gaib ni dia jadi kuranglah keimanan. Dan saya lihat apa yang berlaku ketika itu berlaku juga ketika ini. Di mana akhir-akhir inilah terutamanya melalui social media, kadang-kadang kita rasa apa orang kata kurang arah. Kadang-kadang social media tu pengaruh dia terlalu kuat dan kita tak dapat beza sebab ramai berpandangan sedemikian dan adalah pandangan daripada alim ulama kita dan kadang-kadang ada yang lebih apa orang kata memandang kepada suara majoriti atau yang lebih berpengaruh di media sosial dan sebagainya lah. So pengisian kali ni alhamdulillah menjadi pedoman lah sebagai terutamanya pada wanita, tak kira anak dara, gadis dan even yang sudah berumah tangga. Jadi soalan saya ialah ada beberapa soalan. Yang pertama, peranan ibu bapa ni dalam memberi didikan agama kepada anak-anak. Dr. Azma ada nyatakan tadi bahawa ibu adalah guru yang pertama. Tapi hakikatnya doktor, bila kita ibu ni di rumah ni, tak tahulah zaman sekarang ke, dia jadi lain. Maksudnya kadang-kadang tu anak tu kita dah jumpa hari-hari, dia kurang sikit nak mendengar apa yang kita cakap berbanding dengan guru dia di sekolah. So maksudnya mungkin secara informal kita boleh membentuk dia, tapi secara macam mana ya? Secara mungkin ibu pun dah kurang teknik ke zaman sekarang ni untuk mengatasi masalah anak-anak ni. Tapi itulah bagaimana caranya kita nak melahirkan zuriat kita ni, kita kira sebagai zuriat jasmani lah ya. Bagaimana zuriat kita ni kita nak menjadikan sebagai zuriat rohani lah juga. Maksudnya dia boleh membentuk diri dia, keluarga dia akan datang dan insyaAllah boleh membantu kita lah di akhirat sana. So tu soalan yang pertama. Agak doktor boleh jawab teruskan, lupa pula banyak pula soalan. Buat sikit-sikit kan, jadi kita sentuh. Ustaz Badi'un Zaman Sa'inusi ada sentuh tentang perkara ini, tentang didikan anak-anak ni. Yalah, kalau kita nak tengok pada hari ini memang ibu-ibu kebanyakannya bekerja. Ada juga ibu-ibu yang suri rumah. Ibu-ibu yang bekerja ini masanya dah sibuk dengan kerja. Lepas tu untuk anak-anak tu dah tinggal masa-masa yang dia letih saja kan. Masa yang dia dah penat dah untuk berhadapan dengan anak-anak, emosi dia dah terlalu penat sehingga yang terbit daripada ibu-ibu kepada anak-anak tu kadang-kadang kemarahan saja. Bagi arah-arah anak tak ikut, dia marah. Jadi sebelum kita merawat anak-anak itu, kita rawat diri kita. Ibu-ibu, kita rawat diri kita. Ya, kita teruskan bekerja. Tetapi how kita memandang pekerjaan tu, kita cuba rawat. Mungkin kalau kita ada baca Sa'inusi sikit-sikit ni, insyaAllah kita akan boleh Sa'inusi guide macam mana kita memandang sesuatu itu, bahawa akhirat tetap kita punya aim yang pertama. Dunia ini kita takkan menjadikan dia sampai terkorban akhirat kita. Sebab anak adalah amanah, hadiah Allah. Allah beri hadiah pada kita, tapi kita marah dia, kita geram sebab dia tak ikut, so kita buat macam-macam kan. So kita dah khianati amanah kat situ. Dan mungkin di antara caranya, mungkin dalam keadaan situasi sekarang, kita belum ada environment yang baik, kita mungkin boleh membuat pilihan sekolah yang baik. Satu, sekolah yang baik. Kalau pengasuh anak kita make sure pengasuh tu adalah pengasuh yang baik. Jangan lepaskan anak kita ke tangan-tangan orang yang tak ada akhlak. Risau sangat kan. Dan kita memang tak sempat nak tengok anak-anak kita. Lainlah kalau kita mempunyai bi'ah ataupun environment yang baik, jiran-jiran semua baik, kita boleh
tarik nafas sikit, jiran-jiran pun membantu menjaga anak kita. Sebab itu Said Nursi kata dalam pembentukan anak-anak ini, kita nak memberi didikan agama ataupun akhlak-akhlak yang baik mestilah dalam environment Islam juga. Sebab bila environment tu bukan bi'ah yang Islamik, dia akan argue kenapa orang tu boleh buat, kenapa aku tak boleh buat. So benda ni akan konflik. Bila dia tanya mak, mak tak boleh nak explain pula. Jadi kita bentukkan anak-anak kita ni dalam bi'ah yang baik dulu, bi'ah Islamik dulu. So nanti ke depan nanti dia pergi ke tempat mana yang mungkin arus pemikiran itu membahayakan, mungkin dia ada lagi foundation yang kuat yang akan tarik dia, macam Said Nursi kata tadi. Jadi untuk memberi jawapan kepada ini, dia bukanlah zaman ni kan, zaman akhir zaman yang dahsyat ni, saya pun ada anak 5 orang, saya tahu sangat betapa susahnya nak mendidik anak-anak di akhir zaman. Kita cakap macam ni, TV kata macam lain, Doraemon kata macam lain, Upin Ipin kata macam lain, tak sekolah lagi, kawan-kawan lagi kan. Jadi cukup mencabar. Subhanallah, kita tahu kita usaha yang terbaik, kita memilih sekolah yang terbaik, channel-channel TV kita mesti kontrol, lepas tu kita usaha habis yang terbaik tu, dan jangan tinggalkan doa. Doa ini adalah senjata ibu yang mustajab sekali. Ibu memang letih nak bangun ni sebelum subuh, mulai letih dah kerja banyak kan. Tapi subhanallah, hati ibu yang ada syafaqah tadi, dia mesti connect terus dengan Allah. Walaupun dalam waktu tak salat, dia terus communicate dengan Allah, mengadu pada Allah, ya Allah, aku letih, aku tak dapat didik anak. Kalau tengok anak buat perangai, tahan marah. Jangan bercakap waktu kita marah. Sebab ketika kita marah, syaitan akan mendahului. Okay, so kita akan takut kita buat anak apa semualah. Jadi kita rawat diri kita, mungkin kita boleh tambah ilmu, mencari kawan-kawan yang baik, dan insyaAllah ibu yang emosinya agak boleh kawal, bertambah ilmu, environment dia pun akan baik, insyaAllah. Okay, Doktor? Unmute, Doktor. Okey, terima kasih Dr. Azma atas input yang tepat lah. Alhamdulillah boleh menjadi panduan sama ada kepada ibu ataupun yang bakal menjadi ibu pada masa akan datang. Dan satu lagi soalan saya rasa, sebab saya tak nampak soalan di chat, ialah tentang inilah satu perkara supaya kita orang cakap macam easier said than done lah, cinta Allah, cinta Rasul kan. Macam bagaimana tu nak dicapai? Ada orang kata okay, kita kita buat amal, ibadat semua, tapi still dia masih nampak selabut macam tu. So macam mana sebab saya rasa kebanyakan kita born Muslim kan. Maksudnya born, kita dah lahir kita dah Islam. Dulu masa saya belajar dulu, saya ada berkawan dengan kawan-kawan yang convert to Islam. So dia punya cara dia lain. Dia pelik juga tengok kita yang born Muslim ni solat tapi tak tenang, tapi dia rasa lain sebab dia usaha nak jadi Muslim yang baik. Jadi macam mana tu? Kira kita kena mendapat cinta Allah dengan solat dan semua, tapi maksudnya masih ada kes stres dan diri yang tak terkawal walaupun mengerjakan solat, dan bila dah macam tu, macam kita nak mencapai cinta Allah tu macam jauh sedikit lah. So maksudnya soalan saya antara ni sesuatu yang spiritual lah, kata yang susah nak dibuat, yang nak dicapai tanpa ada start dan guide tertentu lah. Ada apa-apa tips Doktor? Betul Doktor, terutamanya kita yang mutakhir ni, masa semakin pantas, kesibukan yang melampau, dan kita juga menjadi lebih nafsi-nafsi, aku, engkau. So perkara itu, bila nafsi-nafsi itu juga membuatkan kita hari ni rajin, esok lemah, lepas tu rajin lemah balik, ataupun bila dah lemah tu tak bangkit dah, tak boleh dah nak buat apa-apa kan. Jadi dalam Rasul Nur, dan kita tengok dalam kitab-kitab juga,
perkara pertama sekali memang kita kena memula dengan ilmu. Kita ada niat yang baik, kita kena mula mencari ilmu. Ilmu tentang diri kita pun dah okey. Ilmu dengan ilmu tu satu, lepas tu kawan kita. Kita kena mula, dia datang dengan, bila kita hendak sesuatu, kita mula nyatakan keazaman tu, Allah Maha mengetahui. Allah tahu rahsia hati kita, Allah akan taskhirkan kawan yang baik, environment yang baik, medium-medium lain yang baik-baik akan datang. Mungkin kita mula niat, aku nak mula berselawat lah sikit, hari ni 100 kata kan. 100 ni boleh tak nak selawat? Kemungkinan dalam masa tu mulalah buka FB pun Fadilat selawat. Dia makan macam ada tarikan-tarikan macam tu. Bila kita dah mula berazam, insya-Allah kita ikhlaskan jujur hati kita ni dengan Allah, and then kita mula langkah, jangan duduk saja. Mula langkah, mula mencari. Sebenarnya media sosial yang makin canggih, semakin hebat semua ni, dia umpama senjata lah. Sama ada kita nak guna dia untuk baik ataupun untuk sebaliknya, untuk jahat. Macam pisau, kita boleh guna pisau tu untuk motong sayur, motong ikan semua. Pisau juga boleh digunakan untuk membunuh. Tak bererti kita kena hapuskan gadget, bukan bererti kita kena tutup semua media sosial, no. Kita gunakan dia bila kita dah berazam, sekuat-kuat azam, niat yang jitu, dan sentiasa kita lafazkan niat tu supaya kita, the whole body kita record. The whole body kita akan set, kita nak menuju jalan ni. Kan? Bila kita dah niat, body kita faham kan? Macam kita berpuasa, kalau kita tak niat, kita akan letih. Tapi bila kita niat, environment pula support bulan Ramadan, tak letih pun. Kan? Tak sahur pun kadang-kadang kita mampu. Jadi, macam tu juga perkara-perkara lain. Kita berdoa, minta Allah bantu. Satu, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita memang lemah, tak ada daya dan upaya. Nak buat kebaikan pun kita tak mampu, nak mencegah diri kita daripada buat maksiat pun kita tak mampu. Kalau dah kita attach dengan satu filem ataupun siri apa-apa Korea kan, Allah tahu benda tak elok tapi nak tengok juga. Kita tertarik pergi ke Korea tu kan. Jadi itu memang Allah design kita, bukannya benda tu tak elok. Benda tu sebenarnya Allah design untuk kita gunakan dia kepada akhirat. Alangkah bestnya kan kalau kita jadi ketagih, nak pergi dengar kuliah, nak pergi baca Quran. Kan kita tukar benda tu. Sebab itu juga rasa ketagih yang Allah letak dalam hati kita, kita jadi attach pada sesuatu itu, sebenarnya tools yang Allah letak dalam diri kita untuk kita capai akhirat kita. Kalau kita ketagih dengan TikTok yang macam-macam, kita tukar. Kita letak azam, aku nak tukar. So kita lafaz everyday. Sebenarnya dia nampak macam nak balik kepada agama ni macam sangatlah jauh kan. Kita rasa macam zaman dulu je, zaman wali-wali. Sebenarnya boleh. Kita gunakan benda yang sama. Kalaulah kita orang yang degil contohnya. Kak Inusi kata, kalaulah kita ada degil lah tak mau semayang. Semayang lambat lah, degil lah nak semayang awal-awal. Degil lah nak buat kebaikan. Kita tukar, gunakan degil tu. Gunakan degil tu adalah dia degil yang Allah bagi kat dalam diri kita ni. Mungkin adik kita taat tapi kita degil sikit. Gunakan degil tu untuk degil buat kebaikan. Aku nak degil, orang tak bagi aku semayang, aku nak semayang juga. Orang tak bagi, orang suruh kan orang dah mula ringankan diri tak pergi solat Jumaat kan, ataupun ringan dah nak buat kebaikan-kebaikan yang lain sebab PKP dah lama kan. Kita dah normal meninggalkan kebaikan kita dulu, tapi kita degilkan diri kita. Aku nak degil buat kebaikan. Waktu saat Nusi kata, kita tukar sifat yang kita rasa negatif tu supaya bagi negatif kepada degil untuk buat Islam, degil untuk pertahankan hijab, degil untuk baca Quran satu mushaf satu hari. Bukan satu mushaf, satu halaman, satu safhah. Lawan, jadi syaitan akan kalah sebab syaitan ni dia tipu daya syaitan sangat lemah sebenarnya. Kita yang rasa dia besar sangat. Kita rasa nak bagi duit sedekah 50 beratnya. Habislah miskin lah aku lepas ni. Tak bagi 50 ni. Nanti aku tak ada duit nak makan apa.
Masa macam tu bagi terus. Lepas tu kita akan hilang perasaan yang rasa takut, rasa nak miskin, dia akan hilang. Sebab syaitan punya bisikan ni dia kat luar je. Dia tak boleh masuk dalam hati kita pun. Dia dekat bisik-bisik-bisik. Dia was-waskan kita. Jadi ketika itu kita buat yang sebaliknya. So, kita try dulu sekali. InsyaAllah kita akan dapat, rupanya boleh kuat sebenarnya. Dan kita bila kita dah mula buat, kita ajak kawan, mula cari kawan-kawan yang baik. Dan mutakhir ni subhanallah, dalam PKP ni macam masa tahun 2018, ada kawan saya dari Singapura ajak, jom join grup selawat, dia kata. Kawan Singapura tu kata, jom join grup 1,000,000 selawat. Saya kata, 1,000,000 selawat, saya selawat 10 pun tak berapa nak, kadang-kadang lupa je kan, kalut sangat semua perkara. Jadi dia kata tak, ini grup 1,000,000 selawat ni sebab kita tak mampu lah, kita kena buat ramai-ramai, dia kata. Jadi saya tahu, okey lah, saya pun join. Jadi bila tiap-tiap hari kena selawat, boleh nak selawat 100 ke, 200 ke, 500 ke, so saya pun mendaftarlah berselawat dalam grup tu. Subhanallah, yang menyertai grup itu semakin bertambah, melebihi 1,000 orang seluruh dunia. Malaysia, Singapura, Indonesia, Pakistan, Australia, merata-rata dunia, dan UK ada. Bukan orang Melayu saja. So kita berselawat dengan kadar yang mampu tetapi konsisten. So saya join 2018 sampai sekarang. And every year dia akan tanya, nak tambah selawat tak? Saya tambahlah sikit kan. So tambahlah daripada 100 jadi 200, jadi berapa ratus kan. Jadi bila kita buat macam tu, kita dapat rasa kelainan, subhanallah. Dan everyday kita dalam grup WhatsApp tu kita hanya tick je. Dia bagi nombor, contohnya 37, kita tick. So means kita dah berselawat. Jadi subhanallah, terkumpul, memang sekarang tak sampai lagi 1,000,000 walaupun dah ramai yang berselawat. Selawat 50, 100 je kan. Jadi tapi kita dah beristiqamah. Untuk berselawat, dan bilangan itu dah meningkat hari ni sampai 700,000. 700,000 dah dalam kumpulan yang ramai ni berselawat. Kemudian saya dijemput pula tahun lepas kot. Nak join tak selawat ni? Selawat yang ni moderatornya Indonesia pula. Saya pun join sekali 100. So bila ada kawan-kawan yang mengajak begini, kita jadi kuat. Kita tak kenal ni, kami semua tak kenal, dalam 1,000 orang ni semua tak kenal. Grup yang kedua tu sikit je lah, mungkin dalam 300 orang saja. Kemudian ada pula pelajar Ustazah nak join tak grup selawat kami? Boleh lah, dia orang ada 10 orang je. So kami ni nak selawat 1,000, so setiap orang ambil 100. So jadilah 10 orang, 1,000 selawat satu. 10 pelajar perempuan lah ni. Dia himpun, Ustazah jomlah join kami. Saya pun join kan. So jadilah 1,000 dengan grup pelajar Ustaz ni, tiap-tiap hari kita berselawat 1,000. Jadi gabungan tadi, subhanallah, sebenarnya kita tak mampu buat. Tapi bila ramai, kita menjadi satu syakhsiyah maknawiyah, seolah-olah kita satu tubuh. Kita dah berselawat banyak kepada Rasulullah. Dan alhamdulillah saya memang, doktor, sebenarnya saya memang bersyukur ada kawan-kawan macam ni. Bayangkan saya nak berpindah daripada USIM ke Perak. Saya dah mempunyai satu kehidupan yang selesa dinilai. Nak berpindah ke satu tempat yang saya tak kenal orang. Itu satu fasa yang Allah tak tahu lah doktor. Dengan ada kawan-kawan macam ni, dia orang ajak selawat, saya berselawat lah. Tapi rupanya dia menjadi kunci hilang rasa takut saya. Saya nak buat keputusan satu benda yang berat. Berhenti usia. Saya dah mempunyai kehidupan kawan-kawan yang Masya Allah, yang membahagiakan. Tetapi saya perlu membuat satu keputusan sebab keluarga, berpindah kan, suami. Jadi dengan ada kawan-kawan yang baik begini, so saya berselawat tu secara tidak langsung dia merawat saya. Dan saya menjadi berani membuat keputusan. Jadi bila saya berpindah, subhanallah, Allah memberi sesuatu yang sama juga, mungkin lebih baik lagi kan. Jadi ketakutan yang menghantui kita itu kita perlu rongkaikan. Ketakutan nak buat ni,
ketakutan nak buat keputusan. Jadi insya-Allah bila kita mula menambah ilmu, menambah ilmu Quran terutamanya, kita membaca Quran ni kita perlu faham, and then kawan-kawan yang baik. InsyaAllah jalan-jalan kita itu akan jadi lebih beranilah untuk kita langkah itu. Okey, Alhamdulillah. So maksudnya saya boleh simpulkan di sini, maksudnya kita kena jadi degil dan kena bermujahadah lah ya untuk orang kata berani melakukan, dan juga ni merupakan orang kata apa, titik tolak lah untuk kita boleh berubah lah insyaAllah. Dan dari kita pun mendalami ilmu, mencari kawan yang baik, dan akan datangnya ikhlas, dan semua-semua ni insyaAllah lah dalam rangka kita bukan saja untuk menjadi wanita yang solehah, tapi insyaAllah akhirnya akan berjaya mendapat cinta Allah dan Rasulnya. So saya tengok masa pun Amin. InsyaAllah dah ke hujungnya. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Azmah dan juga hadirin dan hadirat yang telah meluangkan masa untuk kita pada malam ini. Semoga budaya kita menghadiri majlis ilmu, especially masa PKP ni, adalah menjadi satu budaya yang kita istiqamah lah. Sebab bukan mudah kita nak join majlis ilmu ni, melainkan kalau kita tak dapat taufik dan hidayah pada Allah. Moga kita dapat hadam dan amalkan, dan kita sampaikan ilmu-ilmu tersebut daripada ustazah kepada orang lain. InsyaAllah lah. Dan bila kita sampaikan pula, dia akan menjadi satu jariah lah ustazah, yang berterusan kepada orang-orang lain dan generasi akan datang. So saya rasa dah akhir majlis ni. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.